Jack. Okay. Now. Din tak kena reject ke? Sebab dia kata dia nak reject Din tadi. Okay. Oh, saya okey. Okay. Now, medium boleh start lah. Our new topics. Okay. Dah share. Dah nampak yang chapter 4 tu. Stability. Okay. So actually this topic tak adalah macam susah sangat. This is more on calculation. Okay, but the info. Kat mana guru tu? Kat rumah you all Sekejap Tempat saya hujan medium. Wah, serius. Dekat Semenyih ni pun dah gelap-gelemak dah kat luar tu. Macam dah dekat pukul 7 dah. Okay. So, do you heard before about stability? Okay, do you heard before about stability? Apa yang you all dah go through? What's from the previous subject or from the previous code, example signal and system, how do you want to define stability? Medium nak tengok ada tak budak-budak foreigner tu? Macam tak ada je kan foreigner tu. Okay, how to define stability? Siapa boleh assume macam mana kita nak define stability? Daripada pole and zero. Okay, so untuk define stability, actually we have kita ada dua konsep to define stability. Satu, based on pole zero plot. Pole zero plot ni kalau do you remember on the S-plane? Okay, ni adalah kita punya S-plane. Kita locatekan dekat mana dia punya pole. Okay, ni imaginary axis, right? And this is real. Okay, this is a real axis. Okay, kita allocatekan dekat mana whether your pole on the left or on the imaginary axis ataupun on the right. Okay, so meaning this is the right half plane and then this is your left half plane and then maybe your pole lay down on the imaginary axis. Okay, so medium ada tulis dekat sini. Okay, ni pole zero plot. Okay, macam mana kita nak guna this pole zero plot to define stability. Okay, kita analyze pole zero untuk define stability. Okay, apa yang madam share dekat situ? Okay, based on location of system poles. Okay, let's say pole on the left. Okay, meaning all pole on the left. So your system stable. Okay, contohnya kalau kita plot, this is imaginary and this is real axis. Okay, the first one ni dia mention pole on the left. So meaning your pole adalah tanda cross tanda pangkal ni. Okay, let's say all poles, tak kira lah how many poles is somewhere here or somewhere there. Okay, as long on the left, okay, as long on the left half plane, okay, meaning the system, we conclude our system stable. Okay, our system stable, right? And then the second one, pole on imaginary axis. Okay, let's say kita ada pole lay down here, here and there. Okay, so meaning if any pole or satu saja pole pun dekat imaginary axis, so your system is a critically stable or marginally stable. Okay, and then the last one, if any pole on the right, let's say we have one pole here. Okay, any pole on the right meaning our system is unstable. Itu adalah kita analyze stability based on pole zero location on the S-plane. Okay, so yang kita akan share hari ni adalah kita tak perlu pun factorize. Okay, untuk pole zero plot ni, first year, kalau you still remember lah apa yang you all kena define.
Satu, you all kena dapatkan apa? Closed loop transfer function. Contoh dia, cuba tengok ni, example 4.1. Ini adalah dia analyze stability based on pole zero plot. Okay, yang Madam mention tadi. Okay, consider the transfer function. Macam mana transfer function tu you kena represent? Okay, macam mana you nak determine transfer function tu? First, you kena dapatkan closed loop transfer function. So, you have to bear in mind, you kena define ni, closed loop transfer function. Meanings from the block diagram. Let's say, saya bagi you block diagram. Okay. Output. Ni, let's say katakan GS. And then, let's say kita ada H. Okay, H ni tak kira lah unity or non-unity. Okay, untuk yang stability ni kita tak kira feedback kita unity ke, ununity ke, kita kena dapatkan closed loop transfer function. Okay, hopefully still remember macam mana kita nak simplify the feedback loop ni. So let's say, tapi ingat lagi macam mana nak simplify our feedback to get the C over R, meaning to get the closed loop transfer function. C over R equal to formula feedback 1 ni plus jadi 1 plus A B. Okay, this is closed loop transfer function. Maksudnya kita simplify kan dua gain tu, kita simplifikan A dengan B untuk dapatkan this one. So bila kita represent dalam block diagram, dia akan jadi macam ni. So ini adalah your input and this is your output and this is adalah kita punya, di sini adalah X. Ini kat sini lah. Okay, this is a closed loop transfer function. Okay, once you obtain your closed loop transfer function, so kita refer pada denominator. Okay, you have to refer to denominator. What's your denominator? Ini adalah kita punya denominator of the closed loop transfer function. Okay, so from here, kita dapat S plus 2 equal to 0, we can get S equal to minus 2. Minus 2 ada 2 kan? Minus 2, minus 2. So meaning on the left. So inilah kita punya pole. Okay. So apa dia punya conclusion? Number of pole on left half plane equal to 0. Okay. Number of pole on imaginary is none. Number of pole on the right side also none. So from there we can conclude our system is a stable. Okay, this is macam mana kita guna pole zero to define stability. Stability tu ada 3 lah. Stable, unstable, marginally stable. Okay, we have a 3 type of stability. Okay, ini adalah based on pole and zero. Okay, this is also example 4.2. This example provide closed loop transfer function. Okay, and you have to refer to the denominator of the transfer function. Okay, from there kita dapat apa? Kita dapat pole dia on the imaginary axis 2 dan another one is a minus 2. Okay, from here apa kita nak justify, apa kita nak concludekan kita punya sistem ni? You tengok on the right. On the right tak ada pole. Okay, kalau tak ada pole on the right, kita tengok on imaginary. So you akan dapat ada pole on the imaginary. So meanings your system is a critically or marginally stable. Okay. That's the way macam mana kita nak define stability based on pole zero. First tengok right, lepas tu tengok on imaginary axis, the last baru kita tengok left. Okay. So contoh 4.3. 4.3 kita akan dapat dekat right ada, dekat imaginary ada pole, on the left pun ada pole juga. So meaning ada pole and then dekat right pun ada pole. So tadi kita dah concludekan kalau ada one pole on the right, so automatically the system is unstable. Okay, that's macam mana kita define base pole zero location. Okay, so ni nanti cubalah ya exercise 4.1 ni. Okay, exercise 4.1. So madam betulkan sikit.
ini bukan open loop. So ini madam gantikan dengan T. T tu adalah closed loop transfer function. Okay. Sometimes they label with the T or sometimes they labelkan dengan macam ni. Okay, this is a closed loop transfer function. Maksudnya you tak perlu carilah closed loop transfer function tu. Soalan ni dah provide dekat you A, B, C and D. Okay, cuba define stability dan cuba sketch kan dekat mana dia punya pole location on the S-plane. Okay, tu exercise 4.1. Now, kita nak tengok what is the root switch. Apa benda root switch ni? This is another one technique to define stability. Okay, so root switch ni adalah nama orang. Okay, so dia bagi nama dia root. Okay, so dia namakan dia punya method ni dengan nama dia sendiri. Right? So, apa yang dia nak share dekat sini? To determine system stability without knowing or solving the closed loop system pole. Okay, so maksudnya tadi untuk kita guna pole zero location on the S-plane tu, you have to factorize the denominator of the closed loop function. Okay, so untuk yang this method, untuk RH criterion method ni, kita tak perlu factorizekan our denominator. Tapi you still kena dapatkan closed loop transfer function juga. Okay, so you have to define the closed loop transfer function. Sekejap madam nak tengok kita punya member. Okay, yang Filipin tu tak ada, so madam boleh campur je lah kita punya lecture. Okay, so apa tadi? Okay, first you kena define dulu apa? Closed loop transfer function. Okay, the first one you have to define closed loop transfer function. You have to define TS over RS. Okay, kita kena carilah apa dia punya numerator, apa dia punya denominator. Tapi tak perlu factorizekan denominator tu. Right, so kita akan guna root stable untuk define stability. Okay, so cuba tengok apa yang dia mention dekat sini. Root switch criterion. Okay, apa dia punya checklist tu? Okay, macam mana kita nak define stability using RH ni? The number of pole on the right is equal to the number of sign changes in the first column. Okay, ini adalah keyword dia. Okay, RHP equal to the number of sign changes. Dekat mana? Sign changes di mana? In the first column of root table. Okay, itu adalah yang roots which conclude kan, guna cara dia ni. Macam mana kita nak define right adalah based on sign changes in the first column of root table. Okay. Yang kedua dia. Okay, ni settle. Yang kedua, all pole. Ini samalah, maksudnya kalau semua pole on the left system stable, kalau any pole on the right unstable. Okay, tapi macam mana nak cari right? Kita kena tengok yang number 1 tadi. Kita kena refer dekat sini. Macam mana nak cari right? Okay, right is equal to number of sign changes in the first column of root table. Okay, so sekarang ni I want to share how to obtain and how to generate the root table. Okay, the first one kita dah define our closed loop transfer function. Okay, second, you have to obtain ataupun you have to generate root table. That's number 2. Ini number 2 dia. Dan number 3 dia, kita analyze or interpret the root table. Maksudnya kita tengok dia punya sign yang kita mention about sign tadi, sebab kita nak tengok if sign changes akan ada pole on the right. Okay. Dan dia ada banyak case pula yang kita kena consider. So, first one, untuk define stability using root switch ni, kita kena tengok standard case. Okay, kita tengok standard case, lepas tu kita tengok special case, lepas tu kita tengok range of variable case. So, kita ada 3 case lah yang kita kena consider untuk guna method ni. Okay.
So we go through case by case. Okay, let's say this is our general closed loop transfer function. You refer the denominator. Kita refer dia punya polynomial. Ini dipanggil polynomial ataupun denominator of the closed loop transfer function. Okay. So the first one tu apa madam tulis kat situ? Label first column with power of S from the highest power to S0. Okay, so maksudnya sekarang ni apa kita punya maximum order? 4. So kita start lah, kita buat S4, lepas tu sequence lah S4, S3, S2, S1, S0. Okay, kita labelkan. Let's say you have a 10. Let's say lah kita punya pembawah ni sampai katakan A10, S to the power of 10 sampailah A0, S0. Okay, you kena buatlah table ni. Maksudnya table ni, size of table ni adalah reflect kepada you punya maximum highest power to S. Okay, you kena tengok pada dia punya S tu lah. Apa yang paling besar. Kalau let's say S10, so meaning your table membesar kan, growing lah. You punya table tu akan bigger compare dengan S04 ke S05. Okay. Lepas tu nak buat apa? Kita dah label dah tadi daripada S4 sampai S0. Okay, nombor 2. First row, first row is filled with coefficient. Okay, first row, ini yang dipanggil first row. Ni adalah first row. Ni adalah second row. Okay. First row, filled with coefficient of the highest power of S in the denominator and every other coefficient. Okay, every other coefficient tu maksudnya every coefficient apa yang ada dekat dalam denominator tu lah. Okay, now kita tengok ni S4 tadi, apa dia punya coefficient? S4, coefficient dia lah F4. So kita letak F4 kat sini. Lepas tu skip 1. Maksudnya S4 ni genap kan. So jadi semua yang genap kita letak dekat first row. Macam tu lah. So the next lepas 4 ada 2 kan. So ambil coefficient dia letak sini. Lepas tu the next one kita skip yang ganjil tu. Kita coefficient dia ini adalah S to the power 0 kan. So kita letakkan dekat sini coefficient dia. Okay. And then the second row tu kita fill with the coefficient yang balance tadi tu untuk yang ganjil pula. Okay. So sekarang ni S03 kan. Coefficient dia adalah A3. Lepas tu the next S01 coefficient dia A1. Lepas tu the next lagi tak ada apa-apa kan. So letak 0. Jangan tinggalkan table ni tak ada value dekat dalam dia. Even kosong pun ada value. Okay. Right. Okay. Untuk row seterusnya, untuk row 3, row 4, row 5 ni, ini kita kena calculate. So you have to calculate lah. Untuk calculate dia, kita kena calculate row by row. Bukan kolom tau. Kita kena calculatekan, completekan dulu row ini, lepas tu kira yang kat bawah, lepas tu kira ni. That the way macam mana nak kira. Okay. Kita kena calculate row by row. Okay. Cuba tengok one example. Okay, ni nanti you all cubalah So madam pergi tunjuk first example. Macam mana kita nak calculate row 1 dengan row 2. Kita isikan dengan coefficient. Row yang the rest tu we have to calculate. Okay. So now cuba tengok standard case. Okay, now kita focus on the standard case dulu. Okay. We focus on the standard case. Alright. So we have a closed loop transfer function. Okay. Untuk example 4.4, soalan ni dah provide kita dengan closed loop transfer function. Lepas tu you have to refer to
the denominator of the transfer function. Okay, so sekarang highest order dia adalah, apa highest order dia? S4 kan? Okay, S4. So jadi kita label kan? Kita punya okay, kita label kan? Kita punya root table tu start dengan S4 sampailah S0. So you have to make it sequence, right? 4, 3, 2, 1, 0. So ini adalah S1 dan ini adalah S0. Okay. So kita dah label. Okay, step pertama kita label yang kat sini. Okay, kita dah label S4 until S0. Okay. The next one, kita kena isikan row pertama tu dulu. Okay, row pertama kita isikan dengan koefisien dia kan. So S4 koefisien dia apa? S4 koefisien dia 1 kan. So isi 1. Lepas tu the next genap adalah 21. So letak sini. The next one adalah 20. Okay, dah settle dah first row. Second row, apa dia koefisien dia? Koefisien untuk S kuasa 3 adalah 6. Lepas tu next 36. So 6, 36 and then the rest tak ada lagi value dekat dalam term function tu. Kita letak kosong. Okay. So row ketiga, 4 dan kelima kita kira. Macam mana nak kira dia? So ni kena tengok sikit lah Jangan salah kira lah pula. Okay. So untuk kita kira this one, contohnya tak ada lah ni. Sekejap dia nak conteng. Tulis sini tak ada. Ni pun tak ada. Dan ini pun tak ada. Contohnya kosong semuanya Okay. So macam mana nak kira row S2 tu? S2 maksudnya lah dimension ni. Macam mana kita nak isi S2? So untuk isi S2, kita ambil this one. First column, ini dia panggil first column ni. Yang ada S tu, itu tak kira lah. Itu memang kita label dan first column kita adalah this one. Ini adalah kita punya first column. Right? First column darab dengan second column. Kita darab dengan kat sebelah ni. Okay, so macam mana nak darab dia? A darab sini. Lepas tu tolak dengan ni. Okay. A3 darab A2 minus dengan A4 multiply with A1. So ni lah Medan tunjukkan dekat sini. Okay ni. Okay. B1 tu macam mana nak kira B1. A2 darab dengan A3 ataupun A2 darab A2, A3 sama je lah kan. Okay, dan minuskan dekat sini lah. Minuskan ini. Lepas tu bahagi dengan, let's say you nak cari ini kan, kita bahagi yang di atas dia. Bahagi dengan 6 tu. Okay. So kita dapatlah apa value dia lah. Okay, untuk cari yang sebelah dia, untuk cari yang kat sini, macam mana? Kita guna this one, kita guna first column, darab dengan yang kat sebelah ni. Dua row pertama tu, kita gunakan dua row pertama untuk dapatkan nilai ni. Okay. So tadi apa? 6 darab 21 kan? 6 darab dengan 21 tolak 36 kan? 1 darab 36 dan bahagi dia dengan 6. Okay. So you akan dapat berapa? So calculate lah. So kita akan dapat 15. Okay. So macam mana nak dapat B2 ni? B2 kita ambil yang first column tadi. Dua number daripada first column. Okay. Darab dengan yang sini. So kita akan dapatlah 20 ni. 20 ni adalah A3. A3 darab dengan sana. Tolak dengan yang dekat sini. Kita tolakkan sebelah ni. Okay. So jadi bahagi dengan 6. So dapatlah yang 20 ni. Okay. So maksudnya
6 darab 20 berapa? 120. 120, yang ni 1 kali kosong kosong. 120 bagi 6. So dapatlah 120 bagi 6 dapatlah 20. Okay. So the last one, apa yang kita nak kira? Kita ambil ni, kita ambil Allahu Akbar. Kita ambil juga yang first column tadi. Darab dengan kalau ada lagi kat luar ni. Tapi because of tak ada number, sebab kosong kan tak ada apa kan. So jawapan dia kosong lah kat sini. Okay. So, macam mana pula nak kira, sekarang kita dah completekan kita punya row S2. Macam mana kita nak kira S1? Kita guna 2 row atas dia. Okay, so ni madam padam. Sebab tu kita kena kira row by row. Lepas siap row tu kita akan guna row yang kita kira tadi. Okay, untuk kira the next row pula. So contohnya, untuk row kat sini, kita guna 2 kat atas ni. Okay, so kita guna this one. So untuk kira yang kat sini, let's say kita nak kira yang ini kan, kita guna 2 sini pula. Okay, kita guna yang itu pula. S2 dengan S3 untuk kira S1. So untuk kira S0, kita buat macam mana? Untuk kira S0, kita guna pula 2 row kat sini. Kita guna row 1 dan row 2 untuk kira yang last ni. Okay, so macam tu lah. Kita guna 2, 2, 2. Dan bahagi dia, make sure jangan salah lah pula. Okay, bahagi dia dekat row di atas yang you all nak cari tu. Okay, let's say lah kita nak cari D1, kan? Kita nak cari D1. So, kita guna pembahagi dia adalah yang atas ni. Okay, kalau kita nak cari D2, kita guna juga yang tadi. Maksudnya, first column tu adalah kita punya reference. Okay, ini adalah first column ni is our reference. Okay, first column tu adalah kita punya reference. Bahagi pun dengan first column juga. Right? So, contoh, macam mana kita nak kira S1, row S1. So, dekat sini, saya sharekan C1 untuk kira ni, C2 untuk kira this one. Okay, how to get C1? C1 maksudnya kita guna ni lah. Kita guna 2 ni. Okay, B1 darab. Ni darab sini. Minus ke sini. Minus dia lepas tu bahagi dengan B1. So you all dapatlah 28. Okay. Dan untuk kira situ, kita ambil 2 row atas kita tadi dan darabkan dengan dekat sini. Okay. So maksudnya 15 darab kosong, lepas tu 6 darab kosong. So kosong kosong bahagi dengan 15 dapat kosong juga kan. Okay, and ni automatik akan kosong lah sebab dekat sini tak ada value apa-apa kan. Okay. Okay, so macam mana nak kira row S0? Macam mana nak kira row S0? Kita guna row S1 dan S2. Kita guna 2 row atas dia tu untuk kira D1. Okay. So, mana D1? So D1 kat sini kita kira ini. Darabkan dengan sebelah ni. So dapatlah value 20. Maksudnya 28 darab 20 tolak 15 darab kosong bahagi dengan 28. So dapatlah 20 value dia. Okay. Dan untuk cari D2, kita ambil 2 kolom, 2 number ni darab dengan sebelah sini. So dapatlah this one 0 and then another one is a 0. Okay. This is the way macam mana kita nak complete kan ataupun macam mana kita nak isi kita punya roots table ni. Okay, sampai sini ada soalan sebelum kita analyse pula kita punya table ni. Ada soalan ke? Tak ada. Okay, very good. Clear tak? Okay. Ya. Okay. Now, kita dah penuhkan table kita dah completekan table kita tu, macam mana kita nak analyse? Sebab tadi Roots mention
pole, maksud dia mention apa? If, macam mana apa tadi dia mention lah? Sekejap. Sekejap, seminit. Okay, ni. The number of pole, okay. The number of pole on RHP, maksudnya the number of pole on right is equal to the number of sign changes in the first column. Okay, now kita tengok apa sign changes in the first column tu. Okay, so daripada sini kita dah complete. Lepas tu Madam tunjuk yang sebelah ni So ni, kita buat pergi sebelah sini table tu. Kalau you all buat, tak payah copy balik table tu. Cuma tambah aja kolom kat tepi dia Masya Allah. Sekejap, nanti confuse pula. Okay. Let's say lah, Madam tambah aja kat tepi ni. Tak payah buat table lain, buang masa. So kita nak tengok sign dia. So kita labelkan dengan sign. Okay. So sekarang, apa sign dekat first column? Apa sign dekat first column kita? 1, positif kan? 6, positif. 15, positif. 28, positif. 20, positif. So meaning, no sign changes. Betul tidak? Untuk example ni, no sign changes. Maksudnya semua sign. Kalau ada sign changes tu, ada plus, ada minus. Itu dimaksudnya dengan sign changes. So untuk example ni, no sign changes. Okay, bila no sign changes, apa yang kita boleh conclude kan? System tu stable. System tu stable. This one. Okay. So, first column kita 1, 6, 15, 20, 20, 28 tu semua sign dia adalah positive. Okay. So, we can conclude number of sign changes in the first column equal to 0. Okay, so therefore number of pole on the RHP tak ada juga. Kosong lah kan? Okay. So therefore the system is stable. So semua sign ni tadi dekat mana kita nak allocate kan? Kat mana nak allocate? Kalau right tak ada, nak letak kat mana? Kat mana nak letak? Siapa boleh teka? Dia mention dekat sini stable. Kalau stable, pole tu dekat mana? Dekat tengah-tengah. Critically stable. Ya. Bukan. Dekat left. Dekat left. Okay. Sebab kita ada 3 kan tadi. Whether on RHP, imaginary axis ataupun LHP. Okay. Kalau ada sign changes, akan adalah pole dekat right. Okay, sekarang ni tidak ada sign changes, maksudnya semua pole tu dekat left. So jadi that's why kita boleh concludekan sistem kita stable. Okay. Okay, clear tak macam mana nak analyze using root Swiss? Macam mana kita nak define stability using root Swiss? Untuk standard case. Okay, ada soalan? Okay. So far so good? Satu soalan. Okay. Yang sign tu, kita tengok sama ada positif atau negatif ikut pada first column lah. Tengok dekat sini. Lepas tu kita salin balik. Tulis kat sini apa sign dia. Okay. So sekarang ni. Kalau negatif ada negatif lah. Kena letaklah negatif. Let's say lah dekat sini 6 ni negatif kan. So ni jadi negatif lah. So bila ada negatif, kita kena analyse lah. Ada sign changes kat situ. Ada berapa right, ada berapa left pula. Okay. Untuk example ni, ada berapa right? Right tak ada lah kan sebab no sign changes. Ada berapa left? How many left ikutkan? Ada berapa pole? Because of S04. Sebab S04 kan. So ni ada 4 pole lah. So ni 1 pole. Plus ke plus 1 pole. Ya Allah, apa benda ni? Okay, plus plus means 1 left. Plus plus 1 left. Plus plus 1 left. Plus plus 1 left. So total adalah 4 pole. We have 4 poles on the system. So maximum dia 4 kan? So of course
bila kita factorize kan lah contohnya kita akan dapat 4 pole. Okay, tapi kat sini kita tak perlu factorize. Kita buat table, daripada table tu kita interpret ada berapa pole kat sini. Okay. Now, kalau based on this table, semua pole tu adalah positif. Okay, maksudnya semua daripada first column tu kita tengok sign dia semua positif. So, bila semua positif, so meaning 4 pole tu adalah on the left. Okay. So lagi satu medium nak cakap. Let's see lah. Minus, 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 minus. So jadi sign dia minus, 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 minus. Stable? Unstable or marginally stable? Siapa boleh jawab? Kalau semua minus, apa kita punya stability? Stable, unstable or marginally stable? Unstable. Ulang balik, sorry tak dengar. Unstable. Kenapa unstable? Sebab negatif pun. Stable. Ha? Stable. 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 Siapa gelak tu? Okey, bila semua positif ataupun semua negatif, maksudnya ada tak sign changes dekat sini? Ada ke tak ada sign changes? Tak ada kan? Kalau sign changes tu maksudnya ada plus, ada minus, ada plus, ada minus. Ini dia panggil sign changes ni. Dari plus ke minus, dari minus ke plus, dari plus ke minus. Itu dia panggil sign changes tu. Okay. Okey, Okey okey. ke? Sekarang ni minus ke minus, minus ke minus, minus ke minus, minus ke minus. So maksudnya tak ada sign changes. Kalau bila tak ada sign changes, kalau semua first column ni minus, so maksudnya sistem tu still stable juga. Okey tak? So jangan bila madam buat soalan bila semua minus, anda tak tahu nak analyze. Apa ni sistem semua minus? Madam bagi contoh semua positif kan? Okey. So tak kira lah semua minus ke, semua plus ke, as long dia tak bercampur-campur dengan tolak tu. So maksudnya no sign changes lah. Okay, clear tak kat situ? Is it okay? Okay, very good. Okay, very good. So now kita tengok the next example. Now tengok example 4.5. Example 4.5, kita dah ada transfer function. Ni random ganti dengan T supaya awak tak confuse. Ni adalah closed loop dalam function. Apa maksimum dia? Maksimum dia 4. So kita start dengan 4, 3, 2, 1, 0. Make it sequence Okay, first two row kita completekan ataupun kita fill with the coefficient. Okay. So first two row kita completekan dengan dia punya coefficient. Okay, so kalau S04 maksimum dia adalah S04, coefficient 4 adalah 1. Lepas tu, apa genap lain? 1 kan? Lepas tu next dia pergi 5. Dapat ni lah. Okay. Lepas tu, ni jangan tengok lagi. Andaikan ni tidak ada. Okay, ni medan tutup. Ni tak ada ni. Dah. Padam. Okay. S3. Row S4 siap. Row S3 kita ambil coefficient yang balance tu. Maksudnya kita ambil ni, kita ambil ni kan. So dah dapat 2 coefficient dia, dah ini 4 dan tambah kosong kat sini. Okay, jangan tinggal kosong. Jangan tinggal table tu tak diisi. Okay, so untuk row 2, untuk row 1, untuk row kosong ni kena kira. So you have to calculate lah macam yang kita mention tadi tu. Okay, macam mana nak kira dia. Ingat lagi macam mana nak kira. How to calculate. Macam mana nak kira. Macam mana nak kira S2. So kita guna ni. Darab dengan sebelah ni kan. Betul tak? So maksudnya macam mana nak kira 2 darab 1 tolak 1 tolak 4 bahagi 2. So jadi
2 tolak 4 bahagi 2. So dapatlah 1. Okay. Lepas tu nak kira yang dah ada isi ni. The next dia kita guna yang ni juga. Kita guna first column juga. Darabkan dengan yang sebelah ni. Okay. Kita darabkan sebelah ni. Tapi still bahagi dengan 2 juga. Okay. So meanings 2 darab dengan 5. 5. Tolak 1 dengan 0. So jadi 10 tolak 0 bahagi 2. So dapat 5. Okay. Dapat ni lah. Dapat ni. Right. Okay, the next one. Darab dengan apa lagi? Dah tak ada kan? Dah tak ada benda nak darab kan? So letak je 0. Okay. Okay ke? Kelas clear tak? Okay, macam mana nak kira 14 tu? How to calculate 14? So untuk calculate 14, kita guna pula 2 ni. Kita guna 2 atas dia. Darab dengan sini kan? Darab dengan kat sebelah ni. So maksudnya minus 1 darab 4 tolak 10 bagi minus 1. So dapat 14. Okay. Lepas tu, next dia. Darab dengan 0. Darab dengan 0. So ambil yang ini, darab dengan yang sebelah ni. Okay, maksudnya minus 1 darab 0 tolak 2 darab 0 kan? So bahagi 1. So dapatlah 0. Yang ni pun 0 juga. Okay, 5. How to get 5? So meaning kita guna 2 number atas ni. Kan kita guna 2 row atas dia. Darab dengan sebelah sini. So kita akan dapat 5. And then the rest ni kosong lah sebab kita akan ambil this first 2 row darab dengan kosong-kosong kan. So you akan dapat 0 and the last one of course 0. Okay. Lepas tu kita analyse sign in the first column. Okay, kita analyse first column kita tu. So apa first column kita tadi? Apa first column? So apa dia punya sign? 1 untuk yang ini positif. Okay, positif. So kita dah tulis positif dah. Yang kedua positif. Yang ketiga minus. Yang 14 positif, yang 5 positif. Okay, you tengok kat sini ada plus ada minus kan? Maksudnya ada perubahan sign dekat situ. Okay, perubahan sign dia, macam mana nak buat perubahan sign tu? Medan tunjukkan sesuatu. Okay, daripada plus ke plus, ni tidak berubah. So maksudnya kalau tak berubah, 1 left kan? Okay, bila berubah daripada plus pergi minus. So ini 1 right. Okay, lagi 1. Ni kita dah buat. Maksudnya dia kena pair tau. Kita kena pair kan dia punya sign tu. Mula plus dengan plus. Okay, tak berubah. Lepas tu kita guna plus ke bawah pula. Kita compare lah row dengan row. Okay, kat sini berubah 1 right. So dekat sini pula berubah kan? Berubah 1 right. Okay, daripada sini ke sini tak berubah. So 1 left. Okay, itu yang dimaksudkan dengan sign changes. So, apa dia conclude kan? Number, okay, this one yang madam conclude kan. Number of sign changes in the first column equal to 2. So, jadi number of pole sama dengan 2 sign changes tu lah. 2. So, jadi sistem kita unstable. So, let's say kalau saya tanya soalan pula ada berapa pole on the left? So, maksudnya let's say total kita 4 kan. Kalau you all tak. Tapi daripada yang madam share tadi, plus tu 1 left. Plus kat sini pun 1 left. So, you all akan tahulah bila dah ada 2 right. Okay. 2 on the right half plane. Another 2 on the left. Okay. So, meaning you can get 4 poles kan total. Okay. So, sama dengan ni lah maksimum dia ni. Okay. So, kalau kita nak define stability, stable ke, unstable ke, okay, untuk standard case ni, dia cuma ada sistem you stable ataupun unstable. Okay. Kalau ada sign changes, automatically sistem you jadi unstable kalau ada sign changes. Kalau katakan semua sign to plus or semua sign to minus, meaning no sign changes, so absolutely system you stable. Okay? Itu adalah
standard case. Kalau yang ada marginally stable tu, maksudnya ada pole dekat imaginary axis, itu adalah yang special case tadi. Okay, yang special case tu adalah dekat sini. So ni cerita dia panjang special case tu. Because of cerita dia panjang, so madam KIV dulu. Okay, madam KIV dulu ya. Yang special case ni, sebab special sangat kan, kita letak tepi dulu. Okay, kita buat yang biasa-biasa je. Okay, special case kita KIV. Ni special case lah ni. Okay, ada soalan tak yang standard case ni? Sign changes or no sign changes. Macam mana kita nak interpret? Macam mana kita nak analyse kita punya root table? Ada soalan tak? So far so good? Okay. Good. Okay, very good. Aina, Faika, Fatin, Hidayah, Mio. Mio dah jawab good. Naimah, Fahana, Aisyah, Haida, Nani, Syamili, Denila. Din dah apa ni, internet dia tak okey lah tu. Sekejap, mana saya punya ni? Okay, mungkin internet dia tak stable kot. Okay, so far so good. Okay, Alhamdulillah. Madam, budak-budak Filipin tu diorang tak ada kelas ke madam? Dah tak ada kelas ke? Sepatutnya ada. Penat kot, Cewa. Supposedly dia orang tak stop kelas. Dia continue dia punya ODL sampai balik sana. Cuma mungkin dekat tempat quarantine tu coverage tak okey. So dia tak boleh nak join kita lah. Oh, diorang balik kena quarantine dulu. Ya, macam yang sebelumnya lah kes PKP kita ni. Dia still kena follow SOP COVID-19 tu. For quarantine 14 hari. Baru kalau semua positif baru dia boleh masuk rumah masing-masing. Macam tu lah. Jahat dia. Daniel buat lah jahat dia Mio. Mio cakap apa? Dia orang rendam Dia laptop. orang rendam laptop dalam sanitizer tu. Yelah kot. Okay. Dia takut COVID Malaysia masuk Filipin Wow. COVID Malaysia lebih baik kan. Okay. Apa next kita? Mana kita punya next? Okay. So standard case so far okay ya. So far so good. Okay, Alhamdulillah. So madam nak tunjuk special case kita. Okay, special case kita panjang cerita dia. Tengok special case punya table. Nampak ni overview scan. Special case dia ada 2 table lagi. Okay, kalau standard case ada 1 table dia kan. Kita just interpret apa? Kita just interpret saja dia punya ni settle. Whether kita punya, kalau ada sign changes ada right. Kalau tak ada sign changes kita semua put on the left. Tapi dekat sini akan ada imaginary axis. Sebab tu dia special sikit madam KIV kan dia dulu. Okay, sekarang ni madam nak pergi yang range of K. Sebab you all dah tahu macam mana nak analyze table from the sign, from the first column, sign changes ke tak sign changes ke. Okay, so madam akan terus bawa you all pergi range of variable K. Okay, range of variable K ni sama macam tadilah. Whether kita nak sistem kita stable ataupun kita nak sistem kita unstable. Okay. Now from this example, saya bagi you block diagram. Okay, block diagram ada pilot controller, ada aircraft dynamic. Okay, so the first one you have to define the closed loop transfer function. Okay, let's say ni adalah A, ni adalah function untuk B. Dan ini adalah C. Okay, H tu unity feedback lah. Whatever this, you kena dapatkan closed loop transfer function. Ini adalah pertama kena buat. Okay, sebelum kita buat apa-apa, nak buat table ke apa ke, dapatkan closed loop transfer function dulu. Okay, apa closed loop transfer function dia? Ini adalah closed loop transfer function yang supposedly apa yang you all kena dapat. Okay, dekat soalan ni ada 2. Satu, dia suruh buat apa? Ada 2 soalan dekat sini. First, you all kena cari, adjust or determine the value of K to make the system stable.
Okay, tu soalan pertama dia. Okay, soalan kedua, you kena determine the stability. Maksudnya the stability tu whether sistem kita stable ataupun unstable lah. Okay, determine the system stability for a given value of K. So maksudnya untuk soalan nombor 2 ni, dia suruh you replacekan K sama dengan 20. Okay. Itu adalah soalan nombor 2. Whatever it is, you kena settle dulu soalan nombor 1. Before nak jawab soalan nombor 1, kena dapatkan closed loop transfer function ni dulu. Okay. So kita dah define. This is our closed loop function. Okay. Daripada closed loop ni, kita buat apa? Kita buatlah roots table. Step nombor 2, kita buat roots table. Okay, mana table dia? So sekarang apa kita punya ni? Koefisien kita start dengan S4 kan? Koefisien dia 1. Lepas tu next apa? Apa? Kena buat table ni. So next apa dia? So first yang ini, lepas tu yang ini, lepas tu K. Okay? K ni apa dia punya S? Apa dia punya S kat sini? Ni adalah S kuasa kosong kan? Ni S kuasa 1. Okay? Kadang-kadang, so kadang-kadang dia kena mention ni sebab nanti bila you all buat soalan banyak-banyak, you akan jumpa lah dia punya hidden yang trik-trik soalan dia. Contoh dia katakanlah S kuasa 4 plus 8S kuasa 3. Okay. Plus 17S kuasa 2. Ni contoh 6S kuasa 1. Panjang ni nak tulis ni. Plus 10 campur K. Contoh dia buat macam ni. So you all kena tengok betul-betul koefisien yang ada ni adalah macam mana you all nak kategorikan dia. So untuk S kuasa 4, ni kan koefisien dia 1. Untuk S kuasa 3, koefisien dia 8. Untuk S kuasa 2, ni koefisien dia. Untuk S kuasa 1, ni koefisien dia. Yang 2 ni untuk apa? S kuasa kosong. Yes, very good. So bila letak dekat S kuasa kosong, jadi akan jadi 10 tambah K lah. So ini adalah untuk S kuasa kosong. So be careful Ini contoh-contoh soalan trik macam ni lah yang student akan salah sampai bawah kosong. You all jawab tapi you all tak nampak apa sebenarnya dalam denominator transfer function tu. Apa trik dekat situ. Okay. So bear in mind kalau jenis soalan macam ni. Okay, tu contoh tu. Okay, now katakan kita punya transfer function tadi dah S4, 3, 2, 1, kosong lah. So macam biasa kan. So kita buat table. Okay, kita masukkan dengan dia punya koefisien. Right. So kita masukkan dengan koefisien dia apa tadi? S4, koefisien dia 1, lepas tu genap seterusnya 17 kan. So kita dah isi lah dekat sini. 1, 17. Okay, untuk S kuasa 3 pula, rho S kuasa 3, apa koefisien dia? S kuasa 3, koefisien dia adalah 8 dengan 10 kan? Okay, 8 dengan 10, lepas tu the next dia kosong kan? Tak ada apa. Okay, so kita isi lah 8 dengan 10. Inilah 8 dengan 10 ni. Alamak. So kita isikan dengan 8, 10. Okay. Tapi nak senangkan kita calculate lah kononnya. So kita boleh kecilkan dia. So kita kecilkan 8 ni jadi 4. Kita kecilkan 10 ni jadi 5. Kalau you tak nak simplifykan 8 dengan 10 jadi 4, 5 pun you boleh calculate dalam 8 dengan 10. Okay, faham tak? Okay, contohlah kita tak ada calculator kan. So bila nombor besar sangat susah nak congak kan. Okay, so kita kecilkanlah dia. Tapi kena bahagi dengan yang sama lah. Let's say 8 bagi 2, 10 bagi 2. Semua tu kena bahagi dengan 2. Okay, tak bolehlah
8 ni bagi dengan ni, 10 bagi dengan ni, ikut suka-suka hati. Tak boleh lah kan? Okay, so kita kena bagi dengan, bahagi dengan number yang sama. So bila kita simplify, dapatlah 4 dengan 5. Tapi 8 dengan 10 tu, you all jangan delete. You all jangan padam. Cuma kalau nak tukar, tulis 8, tulis 10, lepas tu slash, ganti 4, slash 10, ganti 5. Okay, faham tak? Jangan buang 8 dengan 10. Nanti madam tak tahu daripada mana 4 dan 5 tu. Okay? Koefisien yang asal kena tulis. Lepas tu cancel out kalau nak kecilkan ataupun kalau you nak simplify. Faham tak? Faham ke? Faham. Okay, very good. Okay, so dua row tu kita dah isi. So lepas tu kira lah. Kira row untuk yang seterusnya. So first row, second row kita dah isi based on coefficient. Okay, row yang seterusnya kena kira lah. Okay, row seterusnya kena kira. So macam mana nak kira tadi sama juga macam yang standard case. First column darab dengan sebelah ni kan. So maksudnya 4 darab 17 minus dengan 1 kali 5 bahagi 4. So dapatlah 63 bahagi 4. So dapat yang tu. Itu yang K ni macam dapat yang K ni. Yang ini Darab darab dengan yang hijau. sebelah. Okay, so maksudnya 4 darab K. Okay, so 4 darab K maksudnya you all dapat 4K kan? 4K lepas tu tolak kosong kan? So bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. So that's why yang 4 cancel dapat K tu. Okay. So untuk yang last tu tak ada number yang kita nak darab. Letak aja kosong. Okay, letak aja 0 dekat sini. Okay. So untuk seterusnya kita guna 2 kolom kat atas dia. So you akan dapatlah this number. Lepas tu dapat 0, dapat 0. The next one guna untuk cari K ni. Guna 2 kolom atas ni. Okay. So dapatlah value K, dapat 0, dapat 0. Okay. So dah complete dah you punya table. Right. Sekarang ni kita nak analyze kita punya table tu. Okay. We want to analyze our table. Okay. Macam mana nak analyze table? So madam padam ya. Susah nak tunjuk. Okay, macam mana? How we want to analyze our table? Okay, kita nak analyze, kita listkan balik dia punya sign dekat first column tu. Okay, let's say, kemudian tambahlah lagi satu column ya. Contoh dia, sign. Dekat sini kita nak tengok sign. Right, untuk first column, apa sign dia mula-mula? Plus. The second one, plus. The row yang ketiga pun plus. Okay, macam mana untuk row seterusnya? S1 dengan S0, apa sign dekat situ? Kita tak tahu kan sebab ada K kan? Betul tak? Bila ada K, so cuba tengok balik soalan. Determine the value of K to make the system stable. Dia dah bagi dah. Dia nak suruh you cari K dalam keadaan stable. So apa yang you terfikir kalau keadaan stable, apa yang you nak buat dekat dua sign yang tak tahu tadi tu? You nak letak plus ke you nak letak minus? Plus. Yang mana plus? Dua-dua plus ke dua-dua minus? Dua-dua plus lah nanti. Apa? Syah, apa Syah? Kalau kalau salah satu tu minus, tidak ada sign changes kan? Okay, bila ada sign changes, tak bolehlah kita nak completekan sistem kita stable. Kita tak bolehlah nak concludekan sistem kita stable. So jadi, kita kena dapat dekat sini plus, dekat sini pun kena plus lah. Betul tak? So, bila no sign changes, jadi we can prove our system stable. Tapi kenalah cari K tu. Okay, so nak cari K, so ini you all biasa kira kan. Ni, kita guna yang dekat sini. Ni, kita gunalah ni. Kita buat setiap satu. First kita buat yang ni dulu. Okay. So kita buat, apa jadi? Ni kan. Betul tak? 315/4 minus 4K. So sebenarnya, dia
apa K yang kita dapat tu kena greater than 0 lah, betul tak? Dia kena besar dari kosong kan? So ni kena apply lah greater, less, semua tu untuk cari range of K supaya kita dapat positif dekat sini ni. Bila you kira, masukkan K, you akan dapat apa? You akan dapat value kat sini plus, you akan dapat value kat sini pun plus. Right? So jadi, kenalah kira sikit macam mana nak dapat. So nombor 1 kita guna yang S, kita ambil coefficient yang S1 tadi tu. Okay, 315 over 4 minus 4K. Ni semua ni adalah over 63.4. Kita nak K tu greater than 0. Sebab kita nak positif kan. Kalau less than 0, you akan dapat minus. Okay. So, lepas tu nak buat apa? Apa nak buat ni? So 63.4 ni bawa pergi belah sana, dapat kosong lah kan? So tinggal lah 315 over 4 minus 4K greater than 0. Okay, ni contoh ni lah yang madam share kat sini ni. Okay. So so jadi kita rearrange balik sampailah you akan dapat K kurang dari 19.69. Okay, kita rearrange kita punya equation tadi until you get K less than 19.6. Itu adalah K yang kita nak cari untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan value dekat sini adalah plus. Okay, untuk dapatkan dia plus. Okay, the last one K. So untuk dapatkan positif juga, so kita kena buat macam ni lah. Kita assuming K tu, kita assume kan K kita adalah greater than 0 kan. So kita akan dapatlah positif juga dekat sini. Right? So jadi apa yang saya concludekan dekat sini ni? For stability, must be no sign changes in the first column. Okay, bila no sign changes in the first column, K dekat sini kenalah besar dari kosong. Dan yang dekat sini pula, kita kena simplify lah yang macam dekat blok, yang dekat dalam kotak yang madam bagi ni. Ni, kita kena buat lah equation ni. Nak tunjukkan K, first dia kena buat macam ni. K mesti besar daripada kosong. Okay, lepas tu you rearrange balik equation tu. So at the end you akan dapat K less than 19.69. Okay. So apa range dia? So range dia ni lah. Ini range yang kita dapat untuk kita dapatkan first column kita tu positive value. Okay, untuk dapatkan kolom kita yang first column tu positive value. Right. So cubalah pilih satu number. K mesti kurang daripada 19. So cuba ambil satu, let's say kita ambil 10. 10 masuk tak dekat dalam range ni? Let's say kita pilih 10. Masuk tak dekat dalam range ni? Masuk. Okay, masuk kan? 10 besar dari kosong tapi 10 tu kurang daripada 19. Cuba masukkan dalam you all punya calculation. Masukkan dekat dalam sini balik. Dalam table. Masukkan dalam table. Cuba masuk dalam table. Okay, sekarang kita pilih 10. So 10 kat sini. Positif. So masukkan 10 dekat sini. You all dapat apa? Tolong kira jap. Masukkan 10 dekat dalam coefficient S1 tu. Dapat apa jawapan dia? Tolong kira untuk madam. Dapat berapa? 315 bagi 4 tolak 40 bagi 63 over 4. Dapat berapa?
Dia dapat negatif tapi Mia dapat lain. Dapat negatif. Alamak. Sekejap madam. 2.46. Mio dapat 2.46. Ya ke Mio? Sebab bawah 19. Ya saya. Mio dapat 2.46. Cuba kira balik. Elok-elok. Sekejap. Mio dapat positif lah tu. 2.46. Buat je 315 bagi 4, tolak 40, lepas tu baru bahagikan dengan 63 bahagi 4 tu. Buat satu-satu dulu. Dapat tak 2.46 tu? Dapat? Dapat. Okay, so you akan dapat jawapan dia dekat sini. Bila kita gantikan K sama dengan 10, you akan dapat 2.46. So plus kan? Okay, now sekarang kita dah maksudnya range yang kita buat tu adalah fulfill untuk kita maintain kan sistem kita ni stable. Sebab semua positif kan? Okay. So this is macam mana you nak solvekan soalan yang ada range of variable K. Okay ke? So far so good? Okay. Okay, madam. Alhamdulillah. Okay. Now kita nak jawab soalan nombor 2. Soalan nombor 2 tadi, dia gantikan K sama dengan 20. Okay, untuk soalan nombor 2, K tadi you gantikan sama dengan 20. Masukkan dalam table tadi tu. Okay, tadi kita ganti dengan 10 kan? Bila kita ganti dengan 10, right? Bila kita ganti dengan 10, kita dapat plus. Maksudnya no sign changes. Okay, bila no sign changes, meaning your system stable kan? Okay, semua plus. Okay, now disuruh gantikan 20. Okay, gantikan 20 dekat sini. Astaghfirullahaladzim. Kita gantikan 20 kat sini. Okay, cuba tengok apa dia punya sign dia. Cuba gantikan 20. Okay, ni plus, ni plus, ni plus. So gantikan sekarang K sama dengan 20. So yang ni kita dah dapat 20, K 20 kan? So ni dapat plus. Betul tak? Sebab K Dapat sama 20 kan? Okay, so you all akan dapat minus. So dekat situ akan ada sign changes kan? Okay, so you boleh concludekan lah. Okay, cuba tengok ni. Determine the system stability when K equal to 20. Okay, bila you buat equal to 20, you akan jumpa minus dekat sini. Okay. So ini adalah K20 tadi lah. Ni K sama dengan 20. Ikut apa soalan bagi kan. Gantikan dekat table sebelah tu, you akan dapat complete table macam ni. So jadi ada sign changes. Okay, berapa sign changes dekat situ? So sini 1, lepas tu daripada minus ke plus 1. So maksudnya ada 2 right lah kan? Sebab ada dua sign changes kan? Okay, so kita conclude lah, number of sign changes in the first column sama dengan 2. So jadi number of pole dekat right 2. Okay. So therefore the system is unstable when K equal to 20. So jadi maksudnya apa yang kita conclude dekat dalam soal bahagian 1 tu, range ni adalah kita dah proof kan dia, kita approve lah range yang kita buat tadi tu, ni kan. Range tadi ni adalah untuk kita cari sistem tu stable. So maksudnya dengan range ni kita proofkan sistem kita stable bila kita pilih K duduk di dalam range ni. K besar daripada 0 tapi K kurang daripada 19. Okay. Bila kita masukkan K20 tadi kan. So sistem kita dah jadi ada right because ada sign changes. Okay, clear tak? So far so good? Clear. Okay. Okay, Madam. Ya, Din. Tanya number of sign change in the first column equal to tu macam mana? Kenapa tu? Oh, kenapa tu? Okay, jap. Madam tunjuk one more time. Jap ya, Madam padam balik. Ini perkara biasa.
Selalu student confuse. Macam mana dapat 2 ni? Okay, sekejap. So, cara nak tengok sign changes tu. Okay, Madam tunjuk daripada atas ya. Okay, plus plus. Ni tak berubah kan, Din? Okay, Ya. kalau tak berubah, kita letakkan yang kita buat tadi tu. Yang kita buat ni. Plus plus ni tak berubah, letakkan dekat left. Okay, sekarang ni. Lepas kita buat yang ni, kita buat yang ni pula. Kita kena pairkan dia. Okay, first dekat sini tak berubah left. Lepas tu kat sini tak berubah one left. Lepas tu dari plus ke minus. Ni berubah kan? So bila yang berubah ni kita letaklah dia dekat right. Okay, lepas tu daripada tu kita pair pula yang minus dengan plus tadi. Kat sini dapat lagi satu right. So tu yang jadi 2 sign changes tu. Okay. Clear tak? Clear. Okay. So bila ada 2 sign changes maksudnya akan ada 2 right lah. Right you refer pada sign changes. Plus minus, minus plus. Dah 2 lah kat situ. So that's why kita akan ada 2 right. Okay. So maksimum pole kita adalah 4. So bila dah ada 2 right. So meaning another one to left lah. Kalau ditanya you berapa left kan. So jadi kita akan dapat lah total 4 poles dekat sini. Okay. Senang aja guna rules Lewis untuk define stability. Okay, ada soalan tak? Rules Lewis. Madam, untuk final assessment, berapa markah bila soalan ni? Soalan ni? Ha. Alah, soalan pun tak buat lagi Syah. Oh. Final final assessment tu semua duduk dalam kepala medium lagi. Oh, okay. As soon as possible. Sebabnya kenapa saya tak buat tau. Saya nak tengok saya ajar you all sampai mana. Itulah soalan yang saya akan keluarkan. Macam tu lah. Let's say macam KIV tu madam tak nak ajar you all kan. So madam tak tanyalah dekat final. Macam tu lah. Tak payahlah madam special case tu. Yang ni je. Itulah madam tengah timbang-timbang. Sebab ada lagi satu buat plot tu ambil masa panjang tu tau. So that's why yang at least you all tahu how to define stability. Sign changes macam mana. Kalau sign changes pole tu dekat mana. Kalau no sign changes pole tu dekat mana. Itu pun dah should be enough dah lah untuk define stability. Okay. Kalau ada masa nanti kita akan tengok balik yang KIV tadi tu. Ni kita akan tengok balik special case ni Okay. Okay. So macam mana? Any question? No. Tak ada. Okay, tak ada soalan. So maksudnya exercise 4.2 tadi ni dah boleh buat lah. Exercise 4.1 kita ni cuma define stability based on pole zero plot. Ni macam biasalah yang you all belajar signal system tu kan. Okay, you kena factorizekan dia, pembawah dia kan. Okay, so untuk exercise 4.2, so ni guna root table. So you kena dapatkan closed loop transfer function. Okay, you all kena dapatkan closed loop function. Lepas tu bracket-bracket ni semua kena simplify lah, kena buka lah kan. Sebab kita nak tengok maksimum dia apa. Apa dia punya maksimum dekat sini. 4 ke, 5 ke, 6 ke. So bracket ni semua kena open the bracket, simplify. Bracket-bracket tu semua dah tak nak. Okay. That's macam mana kita nak guna root switch. Tapi kena dapatkan closed loop function dulu lah untuk soalan ni sebab Mindem dah bagi dalam block diagram kan. So kenalah cari dia punya closed loop function. C over R sama dengan apa? Kenalah guna formula formula feedback tu. Okay. A over 1 plus A darab B. So sama dengan apa? Kena tahulah formula ni semua. Okay. Formula macam mana nak simplify feedback and centra. Okay. So lepas tu buat table. Lepas you buat table, interpret dia punya sign based on first column. Okay. Itu soalan exercise 4.2. So ini adalah dia punya conclusion tadi lah. Root-Switch criterion declare that the number of pole or the number of roots of a polynomial. Of a polynomial tu maksudnya pembawa lah. Okay, pembawa transfer function. Pembawa closed loop transfer function. Okay. Of a polynomial that are in the right half plane is equal to the number of sign changes in the first column.
Okay, itu adalah Roots width criterion. Dia declarekan macam mana nak define stability. Macam ni cara dia nak define stability based on number of sign changes in the first column. Okay. Lepas tu exercise apa lagi tadi Madam suruh you all buat? Mana? Ya. Ni special case. Ini tak tahulah special case ke tak ni. Exercise 4.3 ni. Okay, apa yang dikatakan special case tadi tu? Contoh dia macam ni tau. At least Madam just bagi gambaran lah ya. Untuk special case, kita balik dekat sini. Okay, Madam tunjuk kat sini. Apa yang dikatakan special case? Apa yang dikatakan special case tu? Okay, so biasanya first column dengan second column ni, ini adalah based on apa? Ini adalah based on coefficient kan? Okay, ni based coefficient. Lepas tu untuk row yang seterusnya adalah kita kira. Okay, bila you all kira, katakan you dapat dekat sini kosong. Kita dapat dekat sini kosong. Okay, sekarang ni kita kira row dulu ni. Okay, kita kena kempitkan satu row. Okay, kita kira-kira dapatlah dekat sini 0. Lepas tu kita kira lagi dapat 5. Tak apa, teruskan je. Lepas tu yang ni memang kosong lah sebab tak ada something yang you nak calculate dengan yang sini kan. Okay, so kalau you dapat condition macam ni, you dapat yang ini ni kosong, ni 5. Kalau you kira seterusnya, you akan dapat kosong lagi, betul tak? Betul tak? Value ni tak boleh nak solve. Value ni pun tak boleh nak solve kan? Sebab kosong berderet-deret kan? So bila kosong, macam mana kita nak analyze dia punya sign? Let's say ni kosong. Kosong sign dia apa? Plus ke minus? Boleh tak? Sebab kita nak tengok sign changes from the first column ni. Kalau ada kosong dekat first column tu, macam mana kita nak interpret? Macam mana kita nak analyze our stability? Sebab kita nak define stability adalah based on sign. Kan? So kalau kosong, kita tak boleh nak judge dia whether kosong tu plus ke minus. That's why bila jumpa kosong, kita kenalah jadi special case tu. Itulah jadi case yang ni dikeluarkan. Zero only in the first column. Contoh tadi tu zero only in the first column tu contohnya. Okay lah, Madam bagi just overview tapi tak adalah ni sangat tak adalah strict sangat dekat sini. Tak ajar tak baik. Okay, so zero only the first column. Contoh dia, let's say tekan kita kira. Madam tunjuk roughly. So ini adalah S, dapat apa 4, 3, 2, 1, 0. Okay, ni S4, S3, S2, S1, S0. Okay. So jadi katakan ni 1, 2, 3, 0. Contoh je tau. Jangan ambil kira apa dia punya content dia. So let's say ini adalah 1, 1, 1, 0. Okay, lepas tu kita kira, kita akan dapat kosong kat sini. Lepas tu ni kita akan dapat 1, 1, 0. Okay, kalau kita kira seterusnya, you akan dapat 0. So you all tak boleh terus kira. 0 ni, so untuk case yang ini, ini adalah case kita nombor 1. Case nombor 1. 0 only in the first column. Okay, dekat first column tu 0. So bila first column tu 0, kita kena gantikan 0 ni dengan epsilon. Okay, gantikan 0 tu dengan epsilon. So kita kena kira dalam value epsilon lah untuk yang ni. Untuk semua ni kita kena kira dengan epsilon. Okay, lepas tu epsilon tu kita ganti dengan positif 1 dengan minus 1. So maksudnya untuk senangkan kira kan, epsilon tu kita ganti sama dengan plus 1 or minus 1. Masa kita nak analyze kita punya table. Okay, masa you nak penuhkan table ni, kita kira dalam value epsilon. So nanti dekat dalam ni ada epsilon, ni ada epsilon lah kan. So jadi masa kita nak interpret dia punya apa? Dia punya sign kan.
So kita kena interpret first epsilon tu minus, first epsilon tu plus. So maksudnya kita interpret dia dua kali. Itu kalau case zero in the first column. Kalau entire row is zero tu, dia lain pula. Kalau entire row of zero tu, kita akan jumpa satu row tu kosong. Okay, you akan jumpa satu row tu kosong. Contoh dia, sekejap Mida nak cek benda-benda yang contoh senang je sikit. Alamak, ni dua kali pula. Ni contoh dia. Okay, tengok cerita dia panjang. Okay, katakan kita ada term function. Maksimum dia apa? S kuasa 7. 7 dan the last one kosong lah kan, sequence. Okay, so first two row ni adalah daripada coefficient. So kita dah kira dah settle. Lepas tu kita kira row yang sini, so kita dapat value. So lepas tu kita kira yang ni pula, kita dapat value juga. Okay, the next row, S kuasa 3 ni, bila you kira, you akan dapat 0 tau. You akan dapat 0 sini, 0 sini, 0 sini, 0 sini. Okay, tu dipanggil entire row of 0. So bila you jumpa entire row of 0 tu, kita akan follow semua prosedur ni. Okay? So, dia ada interpret ataupun kita nak analyze, kita nak interpret kita punya sign changes tu, ada banyak cara lah. Ni cara dia, macam mana kita nak interpret dia. Satu, ni the rest, lepas tu cari total. Okay, untuk case entire row of 0 ni, kalau untuk case apa tadi? Kalau untuk case standard tadi, dia cuma ada right, dia cuma ada left kan? Itu standard case dengan range of k tadi. Tapi untuk case yang special ni, you kena analyze sekali imaginary axis dan you kena analyze sekali origin. Pole dekat origin. Pole dekat origin adalah ni dekat center ni. Ni. You kena cari pole dekat center. So itulah. Cara dia panjang sikit lah. Ada banyak benda yang kita kena differentiate and centra semua. Okay. That's macam mana Medi nak tunjukkan apa yang dikatakan 0 in the first column dan entire row is 0. Okay, maksudnya bila kita kira satu row ni, you akan dapat semua kosong. Okay, nanti kalau siapa rajin-rajin tu, go through je lah, dah tak ada apa nak buat kan. Cuba tengok apa yang special case yang Madam mention about entire row of 0. Okay, tapi Madam tak stress. At least you tahu macam mana situation yang dua ni special case ni. 0 in the first column, another one is entire row is 0. Okay? Ada soalan? Siapa ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan? Okay, so kalau tak ada soalan, so bolehlah buat tutorial dari past year paper tu. Ada lagi 5, 10, 15, 20, 25 minit lagi. So bolehlah cari past year paper dan cuba buat. So ni Madam stop dulu. Okay.